Tuan-tuan dan puan-puan yang ustazah kasihi sekalian, seminggu dua ni memang ustazah banyak menangis. Bukan kerana tajuk air mata ni, tak tahu pun tajuk ni, baru tengok malam tadi je. Ya, seminggu dua ni ustazah berulang alik ICU Hospital Kota Baru. Ada 3 kematian orang-orang yang ustazah sayang dalam tempoh 2 minggu. Alhamdulillah, ustazah sempat menguruskan jenazah ketiga-tiganya. Yang terbaru malam tadi, semalam meninggal. Yang sebelumnya adik ipar ustazah hari Jumaat, hari Tasyrik, hari raya kedua, di ICU Kota Baru, menghembuskan nafas yang terakhir jam 7 petang. Banyak menangis minggu 2 ni. Tuan-tuan, adik ipar ustazah yang meninggal itu usia 29 tahun. Perempuan meninggalkan seorang anak kecil usia 2 tahun setengah. Ustazah nak kita belajar sedikit daripada kisah hidupnya. Mudah-mudahan kalau ada yang dapat manfaat daripada kisah ini, pahalanya langsung ke arwah. Umur 29 tahun tuan-tuan, elok-elok sehat. Tapi raya Aidilfitri baru ni ada sikit luka bawah kaki dia. Dan kebetulan dia memang ada kencing manis type 1. Maknanya daripada kecil. Dalam masa 2 minggu, luka tersebut merebak kuman sungguh ganas sekali sampai ke lutut. Dia bertahan tak nak potong kaki dia. Dia kata biarlah, biar dia meninggal pun dia tak nak ada benda daripada tubuh dia ni yang dibuang. Dia tak nak. Dalam keadaan dia tak tengok sebenarnya kaki dia dah tak ada, dah luruh daging tu tuan-tuan. Sebab dia terbaring. Ustazah tukang bersihkan nampak. Menangis bersihkan kaki. Banyak yang ustazah belajar. Ya Allah, begini tuan-tuan. Kalau dah mati, kita punya jari pun tak boleh duduk dengan kita dah tuan-tuan. Jari satu mati, doktor suruh potong. Tak boleh duduk dengan kita. Nanti baunya tak tahan, kumannya tak tahan. Dan siapa terbayang macam mana hati mati yang busuk yang kita hangkut puluh kili hari-hari ni. Macam mana agaknya? Itu baru tengok kaki kecil yang ada bahagian jari. Sampai ke lutut 2 minggu, 3 minggu naik sampai ke peha. Dah terguling, tak boleh tahan sakit dah. Hantar hospital. Dekat hospital doktor tak ada kata apalah, potong sebelah kaki. Dalam ICU bila dia sedar, ustazah diamanahkan untuk pujuk dia supaya dia redha dengan Allah. Ustazah sampai, tengok dia dah sedar, dan dia sambut ustazah dengan senyuman yang sungguh manis. Sampai ustazah kata, macam betul senyum dia. Sebelum ustazah bercakap dengan dia, dia cakap dulu. Dia kata, Kak Cik, dia panggil Kak Cik, Allah sayangkan dengan orang yang redha dengan dia. Ustazah cuma angguk. Tak perlu cakap banyak tuan-tuan. Dia telah menjelaskan betapa redanya dia dengan satu ketentuan Allah, potong kaki dia sebelah. Bila dia sedar tuan-tuan, ceria, tak pernah cakap benda negatif tentang kaki yang tak ada dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan jantungnya terhenti. Tiba-tiba masuk ICU semula. Sedar sekejap hari wukuf untuk pandang kami semua. Kemudian jantungnya terhenti balik dan dia meninggal pada hari Jumaat petang. Ustazah uruskan jenazahnya tuan-tuan. Ustazah yang buka kain ikatan dalam bilik untuk mandikan jenazah bahagian kepala. Bila ustazah buka, ustazah rasa terlalu bahagia melihat wajahnya yang tersenyum manis. Bukan buat-buat. Bukan seseorang je tengok tuan-tuan. Ada lagi 2 orang yang urus jenazah sampai geleng kepala. Lah, dia senyum lah. Ya Allah, tak puas lah tengok muka dia. Ya Allah, nampak macam tenang sangat dia pergi. Dan memang masa mandi kan tu mandi dengan rasa terhibur. Ya Allah, sambil bercakap dia ni begini, dia ni begini, yang baik-baik tentang arwah. Senyum. Bawa balik rumah, jemaah yang tengok. Ni kalau masuk YouTube ni, orang kampung tu pun dengar saya cakap apa ni.
Yang tengok semua kata, ya Allah, arwah senyum sungguh. Senyum. Dia umpama tuan-tuan, kalau kita buat kursus jenazah, macam orang yang berlakon jadi jenazah tu kan dia senyum. Masa dia berlakon tu kan, sengih je kan. Macam tu lah senyum, ya Allah, ya Tuhan. Ustazah iringkan daripada hospital Kota Baru sampai ke Kampung Aril tu, lebih kurang 1 jam juga sebab jalan jam. Duduk sebelah jenazah tu iring. Belakang ustazah tu anak yang sulung. Dalam hati tu berkata-kata, ya Tuhan, rahmat engkau luasnya ya Allah, rahmat engkau luasnya ya Allah. Tapi ustazah berfikir juga, apa benda yang ustazah boleh belajar daripada kehidupan dia yang Allah pilih meninggal pada hari Jumaat, hari Tasyrik, dengan redha suami dia, redha adik-beradik dia. Dan subhanallah, petanda-petanda husnul khatimah itu boleh dilihat. Air mata dia mengalir je tuan-tuan, keluar je daripada mata tu air mata dia, walaupun ustazah dah mandikan dia. Ada 3 perkara saya lihat pada dia. Mudah-mudahan tanggapan ustazah betul, atau di sisi Allah lebih baik dari apa yang ustazah sangkakan. Pertama tuan-tuan, arwah adalah anak yang solehah. 16 tahun, 17 tahun ustazah bersama dengan beliau. Ustazah lihat ciri solehah tu memang dia ada. Dia seorang anak yang pada pengamatan ustazah tidak pernah menyakitkan hati mak. Tak ada sakitkan hati mak. Ustazah tak pernah dengar dia angkat suara dengan mak dia, tak pernah. Malah dia bukan berada pada taraf yang biasa-biasa, tapi dia macam sejiwa dengan mak dia. Sejiwa tuan-tuan. Suka mak, suka dia. Sedih mak, sedih dia. Risau mak, risau dia. Ustazah gambarkan dia sejiwa dengan mak dia. Dan ustazah lihat masa mak dia sakit, dia ambil tilam yang besar tuan-tuan. Biasa kita kalau orang sakit pakai tilam yang single tu kan, letak orang sakit atas tu. Dia ambil tilam yang besar. Ustazah tanya dia, kenapa pakai tilam besar? Pakai tilam yang kecil je lah, muat-muat dengan mak duduk. Dia kata, oh tidak, sebab dia nak tidur sebelah mak. Adik-beradik nak bergilir-gilir sebelah mak. Kesian, nanti kalau mak minta apa-apa, mak kena cakap dengan suara yang kuat, kita tak dengar. Mak tak boleh ditinggalkan walau sesaat pun, kecuali adik-beradik kena bergilir. Dia menjiwai hati mak dia. Mak dia stroke tuan-tuan, tak boleh cakap. Dia menjiwai hati mak dia. Ustazah diam. Subhanallah, aku belajar ya Allah bagaimana untuk khidmat dengan mak ayah daripada adik ipar ni. Dan ustazah tengok memang ya, itulah tempat dia malam-malam tidur peluk mak dia. Siang pun kat situ juga guling dengan mak dia sekali, sambil cari jalan untuk ceriakan mak dia. Dan mak dia meninggal di samping dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah jadi saksi bagaimana barakahnya kehidupan anak yang solehah, dan bagaimana cantiknya pengakhiran kehidupan anak yang solehah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, ini nasihat ustazah termasuk pada diri sendiri. Ustazah pun mak ayah masih hidup lagi tuan-puan. Ya Allah, buatlah lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi dengan mak kita. Ustazah muhasabah diri tuan-tuan. Kita kadang-kadang balik kampung lebih seronok berborak dengan adik-beradik ipar duai daripada berborak dengan mak kita. Duduk adik-beradik ipar duduk berborak-borak, berbual-bual, maknya kelentong-kelentang masak dekat dapur. Cuma pandai tanya, dah masak belum mak? Dah masak belum mak? Kalau betul lah kita anak yang solehah, balik kampung dah lah sekali-sekala, tolonglah cari jalan berborak dengan mak, bercerita dengan mak, mengurut mak, bersama dengan mak, senyum dengan mak, suka dengan mak, segala-gala sehati sejiwa dengan mak. Ustazah pun muhasabah diri, ya Allah, aku kena baiki lagi aku sebagai seorang anak. Sampai mak kita tu, dia tak ada rasa kecil hati langsung, kecuali dia kata, ya Allah, ini anak dia yang terbaik. Dan percaya tuan-puan, seorang ibu kalau sudah terlampau reb dengan anak dia,
hati dia akan berdoa dalam diam. Betul kan ibu-ibu kan? Ya, anak kita kalau ya Allah baiknya layan kita, hormat dengan kita, bahasa dia lembut lunak, diam-diam hati kita berdoa, ya Allah bagilah jodoh yang baik pada Kak Long ya Allah, dia anak yang salihah. Dalam hati berdoa. Dan itu doa subhanallah, doa yang mustajab. Ustazah lihat daripada arwah ini ada satu ciri yang pertama, dia anak yang salihah tuan-tuan.